Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu korang kurus. Okay, Alhamdulillah, kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang, membantu mereka menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan Alhamdulillah, saya cuba membantu lebih ramai lagi orang, dan saya target pada tahun 2020 ni saya telah menjangkau seramai 4,500 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. So itulah sebenarnya macam mana saya telah bantu mereka menurunkan berat badan mereka. Dan Alhamdulillah, saya ditemani oleh Dalgona Kopi. Right, Dalgona Kopi yang Okay, so Allah Akbar. Hari ni kita akan bercakap tentang 5 cara bagaimanakah cara kita dapat dapat stay konsisten dalam proses kita nak menurunkan berat badan. Saya dapati terlalu ramai orang dekat sini yang ada sedikit masalah untuk mengawal berat badan mereka, terutamanya ketika musim PKP ni. Terlalu ramai antara kita yang mempunyai masalah tentang bagaimanakah cara kita dapat konsisten dalam diet kita, terutamanya dalam musim PKP ni. Sebab saya rasa macam musim PKP ni lah sebenarnya paling mudah sekali. Kenapa paling mudah sekali? Macam mana kita dapat mengawal berat badan kita. Cuma masalah ramai orang adalah mereka tidak mengetahui cara yang betul, cara sebenar tentang bagaimanakah cara mereka dapat menurunkan berat badan mereka dalam tempoh PKP ni. So apa yang berlaku kepada mereka most likely adalah mereka tak jumpa cara yang terbaik lah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Asma. Assalamualaikum Puan Hanis Yahya. Apa khabar? Okay, now, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang ada dekat sini, terutamanya kepada mereka yang berada di dalam WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat, sebab akan selalu memberi saya support, selalu memberi saya suntikan semangat. Bukan sehari je, tapi berhari-hari mereka menyuntik saya dengan semangat-semangat semangat-semangat yang positif lah. So saya sebenarnya sangat-sangat bangga dengan mereka yang bersama dengan saya, terutamanya di dalam Facebook, dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Sebabkan tanpa mereka saya rasa mungkin saya tidak mampu melakukan apa yang saya tengah buat sekarang ni. Alright, mana suara? Tak ada suara? Tak ada suara ke? Tak ada suara ke? Biar betul tak ada suara kita ni. Alright, dengar ke saya cakap apa ni? Ke tak dengar apa-apa? Alright, so siapa yang ada dekat sini lagi? Boleh tak komen? Dengar tak suara saya? Suara saya dengar tak? Ada suara. Tak ada suara tu mungkin sebenarnya tuan kena memperkuatkan lagi. Memperkuatkan lagi tuan punya suara, tuan punya volume phone tu, supaya ada suara dah. Alhamdulillah. Kena kuatkan sikit volume suara tu supaya barulah dengar sikit apa yang saya nak cakap ni kan. Okay, now, alright, siapa yang nak tahu apakah 5 cara bagaimana kita boleh macam mana caranya kita boleh konsisten di dalam diet kita ni? Siapa yang mau tahu, boleh tak bagi saya love? Saya nak tengok berapa ramai agaknya di antara kita yang dah ready untuk saya share. Untuk saya share point saya yang pertama dan point saya yang seterusnya. Okay, alright. Okay, siapa yang dah ready? Boleh tak komen dah ready? Siapa yang dah ready boleh tak bagi saya love? Sebab saya nak tengok berapa ramai agaknya yang dah ready dengan sharing saya hari ni. Sebab saya nak share sekarang bagaimanakah cara kita senang untuk mengawal. Cara yang paling mudah sekali untuk kita jadi lebih konsisten di dalam proses kita nak menurunkan berat badan. Sebelum tu saya nak explain sikit. Ini adalah kopi Dalgona, aka kopi viral lah sangat. Katanya sedap. Saya rasa sikit. Alhamdulillah. Bolehlah, sedap. Ramai orang macam mana cara mereka nak menurunkan berat badan. Mereka tak tahu nak kira berapa kalori pada setiap benda yang dimakan. Okay. So, kita kadang-kadang tak tahu macam mana caranya untuk kita
Kita dah tahu dah, mungkin kita dah tahu berapakah keperluan kalori kita. Tapi kita mungkin tak tahu berapakah kalori dalgona ni. Berapakah kalori ayam masak rendang yang saya makan tadi. So, itu masalah ramai orang. So that's why saya selalu membuat live ni supaya saya dapat memberi sedikit pemahaman dengan jelas tentang bagaimanakah cara you all boleh menurunkan berat badan dengan cara yang betul, mengikut kaedah yang betul tanpa menyeksakan diri you all dengan mengambil ubat-ubatan yang salah yang mungkin akan menjadikan kita lebih jauh daripada status kita lebih sihat. Kan? Faham ke faham saya cakap apa? Okay, saya dah tengok ramai yang dah ready. Siapa yang dah ready? Okay, Rahman MDR dah ready. Puan Kak Hanis Yahya, Kak Asma, Kak Sanisa dengar. Okay, ramai dah dengar. Okay, Alhamdulillah. Kak Zahara, Waalaikumsalam. Right, Puan Siti Ahmad, Waalaikumsalam. Alright. Okay, now yang pertama sekali, kalau boleh you all boleh tulis, you tulis. Sebab saya rasa ini juga adalah satu benda yang saya rasa perlu untuk kita sampaikan supaya lebih ramai lagi orang akan memahami cara yang paling mudah sekali untuk kita mengawal berat badan kita. Yang pertama sekali adalah kita haruslah mempunyai target yang realistik. Apa maksud tu target yang realistik? Contohnya macam kita nak kurus, kita nak turunkan berat badan. Okey, jangan sesekali kita letakkan target dalam masa sebulan ni saya nak turunkan 30 kilo. Jangan, salah. Pastikan kita mempunyai target yang realistik. Bermaksud sekiranya kita nak turunkan dalam masa sebulan ni dalam 8 kilo, 10 kilo tu, tulis 8 ke 10 kilo yang kita nak target. Jangan kita gatal jari nak tulis target saya sepanjang bulan 4 ni, sebabkan bulan 4 ni kita puasa kan. So saya nak target nak turunkan dalam 50 kilo lah bulan 4 ni. Jangan sesekali buat macam tu. Cara macam tu pastinya akan membunuh diri you all. Sebab apa? Cara macam tu juga akan menjadikan korang rasa tak konsisten. Kenapa? Dalam tempoh sebulan kita ada 30 hari. Katakanlah pada hari yang ke-15 kita dapat turunkan dalam 4 kilo je. Katakanlah 4 kilo je. Tapi target kita 30 kilo ni. Jauh gila perjalanan kita lagi 2 minggu. 2 minggu pertama 4 kilo. Macam mana kita nak turunkan lagi 2 kilo kedua tu? Nak turunkan dalam 2 minggu kedua tu, kita nak turun sebanyak lagi 26 kilo. Tak mungkin dan tak possible. So jangan membazirkan emosi kita. Emosi kita pun penting juga dalam proses kita nak menurunkan berat badan. Salah emosi pastinya kita akan gagal juga. So yang pertama, jangan sesekali letak target yang tak realistik. Letakkan target yang kita boleh capai, kita mudah capai, dan bila kita senang capai, kita akan rasa berbangga dan kita akan rasa seronok sangat. Siapa sini faham maksud dia? Siapa sini faham maksud poin saya yang pertama? Boleh tak komen faham sebelum saya masuk poin saya yang kedua? Right, Allah. Siapa yang dah ready, siapa yang faham boleh tak komen faham? Saya nak tengok berapa ramai yang faham, berapa ramai yang mungkin apa coach cakap ni? Kau ni siapa? Kan? Mungkin ada yang bertanya, siapa kat sini kali pertama tengok saya buat live? Boleh tak komen anyone dekat sini yang mungkin kali pertama tengok saya buat live? Mungkin juga mereka dah banyak kali tengok saya buat live, mungkin dah menyampah dah kot tengok saya buat live. Entah apalah sebenarnya apa intention saya buat live ni hari-hari. Sebab saya nak memberi awareness tentang bagaimana mudahnya sebenarnya untuk kita menurunkan berat badan sekiranya kita tahu cara yang betul. Kalau kita tak tahu cara yang betul, pastinya dan insya-Allah lah sebenarnya kita akan susah menurunkan berat badan. Okay, now yang pertama tadi, jangan letak target yang tak realistik. Kita kena letak target yang lebih realistik. Yang kedua, siapa yang nak tahu benda yang kedua? Ini pun adalah satu benda yang sangat penting untuk kita faham dan sangat penting untuk kita, bak kata orang putih, kita kena staple kan. Kita kena staplekan benda ni ke dalam otak kita supaya kita akan selalu lebih beringat-ingat tentang bagaimanakah. Syazwan Wan, saya kali pertama tak faham sebab baru masuk live ni. Okey, tak apa. Saya ulang lagi sekali. Topik kita pada hari ini ialah tentang cara. Semangat sebab dapat dalgona. Tak apa. Tuan Syazwan Wan, kita sedang share tentang 5 cara. 5 cara bagaimanakah kita boleh stay konsisten di dalam diet. Semua orang, mungkin tak semua orang lah kan, tapi saya rasa ramai orang ada masalah berat badan. Kenapa saya tahu ramai orang ada masalah berat badan? Sebab 40% rakyat Malaysia
terdiri daripada golongan yang obese. Obese tau. Belum cerita pasal overweight lagi. Maksudnya dalam kategori obese ni, rakyat Malaysia ada sedalam 32 juta. Obese sahaja dah ada 8.8 juta rakyat Malaysia yang obese. Kita tak masuk pasal overweight lagi. Kita tak masuk pasal underweight lagi. Sekarang ni kita bagi tahu tentang obese sahaja. Obese sahaja dah 8.8 juta. Bermaksud mungkin dalam kita tengok keliling kita, mungkin dalam 10 orang kita nampak, mungkin 6 orang akan ada masalah berat badan. Itu dia. Itu baru orang dewasa. Orang kanak-kanak pula yang 18 tahun ke bawah, mereka pula terdiri daripada, mereka merupakan orang yang paling gemuk sekali. Second gemuk di Asia Tenggara. Nombor satu adalah Brunei. Malaysia merupakan nation yang paling gemuk sekali di Asia Tenggara. Padan muka kita. Kenapa? Sebab tak jumpa cara yang betul untuk kurus. Right. So, bagaimana sangat penting untuk kita stay konsisten di dalam diet adalah dengan cara yang saya nak sebutkan ni. Yang pertama tadi adalah kita kena setkan target yang realistik. Okay? Clear? Right? Cun? Masuk saya diet yang kedua. Masuk pula cara yang kedua. Siapa yang dah ready untuk saya bagi tahu cara yang kedua? Cara yang kedua ini adalah sangat penting. Sangat penting gila bab. Bab apa? Bab lah. Okay. Sangat gila penting. Saya letak tepi dulu dalgona ni sebab dia mengganggu saya. Alright. Yang kedua adalah kita kena setkan big why. Kenapa kita nak turunkan berat badan? Sebab saya perasan ramai antara student-student saya yang ada masalah apa tau. Mereka selalu dikutuk, selalu diejek, selalu dibawang oleh orang-orang sekeliling mereka. Tak kisahlah jiran ke, kawan-kawan ke, office mate ke, sesiapa ke. Malah ada sampai ke satu tahap, family diorang pun membawang diorang juga. Adik-beradik, paling sakit hati sekali husband kita, wife kita. Kalau dengan husband kita, kita boleh buat merajuk. Konon-kononnya husband kita boleh pujuk. Tapi husband kita pula tak pandai pujuk. Memang. Nak pula lagi sakit hati. Apa pula mak mentua kita, bapa mentua kita pun sama join the club untuk mengutuk kita. So, jadikan itu sebagai salah satu daripada kita punya pembakar semangat. Pembakar semangat untuk kita terus konsisten diet. Sebab dalam proses kita nak menurunkan berat badan, pastinya kita akan jumpa banyak masalah. Macam kita daripada rumah kita nak pergi ke, katakanlah, mana nak pergi? Pergi ke pasar raya nak beli barang dapur, katakan. Pastinya kita akan jumpa banyak bumper. Takkanlah bumper tu lepas dah jumpa bumper pertama kita terus patah balik ke belakang. Betul ke betul? So, point dia sekarang ni adalah kita haruslah bila kita jumpa masalah, kita ingat balik, kenapa sebenarnya aku nak pergi ke sana ni? Sebab aku nak beli barang dapur. Okey, faham. Point dia macam mana kita nak relatekan dalam proses nak menurunkan berat badan. Big why tu sangat penting bila kita set. Contohnya saya dah tak nak lagi dikutuk, diejek oleh saudara mara saya, oleh suami saya, oleh sesiapa lah. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kena set kan. Aku kena teruskan juga aku punya cara untuk menurunkan berat badan ni supaya saya tidak lagi dikutuk oleh mereka. Dan yang paling best sekali, saya nak mereka nampak perubahan saya lepas PKP ni. PKP ni lah satu benda yang paling best sekali. Sebab ramai kawan-kawan kita dah lama tak jumpa kita. Dan saya nak, especially student-student saya, lepas dah kawan-kawan dia dah lama tak jumpa, saya nak diorang semua tegur. Wish, dah makin lawa body ni. Ambil kau. Siapa nak rasa macam tu? Boleh tak bagi saya muka wow? Boleh tak bagi saya muka wow siapa yang nak rasa macam tu? Kan? Ke korang tak nak rasa macam tu? Siapa yang nak rasa macam tu? Komen sikit. Siapa yang rasa-rasanya nak mereka dipuji? Dipujilah. Kan? Dipujilah. Saya nampak adalah beberapa ketul wow dekat situ. Terima kasih. Siapa tu? Saya tengok sikit siapa tu. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang alert dengan saya. Kak Asma. Kak Asma. Right. So, terima kasih juga kepada semua yang bersama dengan saya dalam live kali ini. Saya nak sambung yang ketiga. Siapa tu? Saya nampak lagi beberapa ketul yang naik. Puan Hanisah, Nur Hanisah Abdul Latif, Puan Azian. Alhamdulillah, Puan Azian Afar. Right. Okay, now. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cekta, Puan Azita sekarang tengah busy sekarang ni. Dia tengah closekan sales. Alhamdulillah, sale yang pertama masuk daripada Cekta. Thank you very much. But anyway, kita akan teruskan yang ketiga.
adalah apakah yang ketiga. Yang ketiga ni pun penting juga. Saya rasa apa yang saya share ni adalah satu benda yang penting. Sebenarnya in total saya ada 15 cara yang saya dah share di dalam Facebook group Black Magic Mentoring. Maybe ada yang bertanya, siapa sini nak tahu binatang apa Black Magic Mentoring? Entah Mamat ni sebenarnya bomoh. Maybe Mamat ni sebenarnya mengamalkan ilmu-ilmu hitam. Kenapa dikata ada Facebook group Black Magic? Saya explain. Siapa yang nak tahu pasal Black Magic Mentoring ni, boleh tak bagi saya, boleh tak komen korang nak tahu. Sebelum saya nak sebut sikit mereka yang bagi saya muka wow. Nurhanisa Abdul Latif, thank you. Kepada Tuan Syazwan Wan, Puan Sanisa Saini, Kak Asmah, Azian Afa, Siti Ahmad, sebabkan bagi saya wow. Siapa nak tahu Black Magic Mentoring ni apa? Saya nak bagi tahu, saya rasa kenapa saya perlu bagi tahu benda ni. Ini adalah satu benda, satu peluang bagi mereka, terutamanya dalam PKP ni, supaya mereka dapat memahami dengan lebih jelas, lebih terang menderang macam mana cara kita boleh meningkatkan pemahaman kita tentang cara nak turunkan berat badan. Alright, ada yang kata belum join. Tak apa, belum join, kita masih lagi banyak masa. Jangan bazirkan musim PKP ni dengan menonton benda yang bukan-bukan. Kalau tengok live saya, at least saya share benda yang okey juga. Hari-hari kita tengok TV, tengok numbers of people yang dijangkit dengan COVID-19, ada yang meninggal dan sebagainya. Kenapa kita nak, saya faham kita nak tahu tentang apakah situasi COVID-19 sekarang, tapi kalau kita tengok benda tu hari-hari, adakah kita akan rasa lebih positif? Adakah kita akan rasa lebih bersemangat untuk buat kerja kita hari-hari? Pastinya tak. So why not kita spend masa, dengan masa yang kita ada, kita berada di dalam WhatsApp group Black Magic Mentoring. Kenapa situ saya share tentang satu persatu cara yang terbaik untuk turunkan berat badan. Kita boleh gunakan waktu PKP ni untuk menonton video-video dekat dalam tu. So far dah ada 23 video. InsyaAllah saya akan upload sampai 50 video. Hanya mereka yang berada dalam sama ada Elite X, Supreme, Sapphire, VIP dan apa tu, Titanium boleh berada. Puan Kak Asmah, kalau nak tahu lebih lanjut boleh tanya kepada Kak Sanisa, Puan Sanisa saya ni. Alright, Kak Sanisa bolehlah kontak Kak Asmah nanti untuk bantu Kak Asmah bagaimanakah cara dia boleh being part of kita punya community Black Magic Mentoring. Kenapa nama dia Black Magic Mentoring? Sebab reason yang sama kenapa saya dapat title #Bomoh Kurus. Bomoh tau, betapa kurafatnya bunyi, tapi tak apa, tak ada kena-mengena dengan jin ataupun saka ataupun hantu raya dalam proses saya membantu mereka menurunkan berat badan. Okay, now yang ketiga adalah jangan terlalu menghukum diri kita. Apa maksud dia? Okay, now bila kita nak kurus, kadang-kadang macam kita jumpa tadi, kita kadang-kadang akan jumpa sedikit masalah. Adakah kita jumpa sedikit masalah tu kita terus akan menghukum diri kita? Jawapan dia, jangan menghukum diri kita, sebab kita pastinya akan ada hari esok. Macam mana caranya untuk kita tidak menghukum diri kita? Contoh, situasi dia macam ni. Kita nak kurus. Lepas kita nak kurus, apa yang berlaku pada kita lepas tu adalah kita rasa macam, aku ni nak kurus, tadi aku dah makan banyak dah. Saya dah makan banyak dah. So saya terus nak menghukum diri kita. Kita membenci diri kita. Kita kutuk diri kita. Kita kata macam-macam. Jangan buat macam tu. Jangan. Benda yang lepas jangan dikenang. Sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah kita kena tengok ke depan apa yang kita patut buat lepas tu. So biasanya student-student saya, especially lah student-student Titanium, mereka akan lebih faham apa yang mereka perlu buat. Tapi saya bagi peluang kepada semua student-student saya untuk berada di dalam Black Magic Mentoring supaya apa? Supaya mereka akan lebih mudah untuk mengawal situasi yang berlaku, supaya they can be in control terhadap setiap benda yang berlaku di dalam diri mereka dan dalam situasi mereka, especially kepada mereka yang nak menurunkan berat badan. Alright. Right, thank you Cik Ta. Thank you Cik Ta. Cik Ta hebat Cik Ta. Saya nampak tadi ada satu masuk, katanya ada mereka yang dah berada di dalam Sapphire melalui Cik Ta punya approach. Waalaikumsalam. Okey, untuk pengetahuan,
kami sedang mengembangkan tim kami. Kami sedang mengembangkan tim kami. Antara tim kami yang berada di dalam ni adalah Kak Azita, siapa nama? Sanisa Saini dan Puan Hani Syahaya. Ada tak lagi tiga-tiga kat sini? Puan Hani Syahaya ada tak Puan Hani Syahaya? Puan Hani Syahaya ada tadi salam coach kat atas tu. Alright, saya nampak ada Puan Hani Syahaya, saya nampak ada Puan Azita, saya nampak ada Puan Sanisa Saini. Sekiranya you all nak tahu lebih lanjut tentang apakah yang kami buat, bolehlah kontak mereka bertiga. Hani Syahaya, okay, ada tak lagi kat sini? Boleh tak komen sikit Puan Hani Syahaya, Puan Azita dan Sanisa Saini, supaya kita semua akan nampak siapa yang ada dekat sini. Alright, saya tak dapat nak tag pula kat sini, tapi tak apa. Alright, tak apa. Hanis Zalika pula keluar. Tak apa. Tiba-tiba Hanis Zalika. Ada kenapa? So, itu yang ketiga. Puan Azita ada. Puan Sanisa Saini pun ada kan? Alright. So, saya nampak tadi Puan Hanis Yahya pun ada. Saya refresh sekejap. Komen tak keluar. Sedap sangat. Ya, Hanis Yahya pun ada. Waalaikumsalam Makcik Fida. Alright. So, thank you. Ya, ada lagi kami di sini. Ada lagi kami di situ. Okay, ada Kak Azita sini, ada Puan Hanis Yahya dan ada Puan Sanisa Sani. Mereka bertiga adalah ejen Batak Fitness. Sekiranya you all nak tahu lebih lanjut tentang tentang Black Magic Mentoring, tentang macam mana cara nak kurus dan sebagainya, bolehlah bercakap directly dengan mereka. Okey. Saya nak teruskan yang ke mana? Yang keempat. Siapa nak tahu yang keempat? Puan Halisah Mat Akib bertanya. Hai saja. Hai lah. Kita hai di balik. Right? Hai. Okay, now saya sambung balik ya. Saya sambung balik, apakah cara yang ketiga? Tadi adalah kita jangan terlalu menghukum diri. Macam mana untuk tidak menghukum diri? Kita kena relax je. Kalau kita makan lebih, bermaksud kita kenalah relax. Jangan sesekali terus menghukum diri. Jangan kutuk macam-macam. Kita just tengok hari esok apa yang kita boleh buat lagi supaya hari esok akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini. Faham kan bunyi dia kan? Faham kan? Siapa yang nak tahu? Okey, siapa lagi yang nak tahu? Apakah lagi dua cara tersebut? Saya rasa cara yang keempat ni antara cara yang lebih praktikal. Adalah cara yang lebih praktikal. Siapa yang nak tahu, boleh tak komen nak tahu. Saya nak tengok berapa ramai yang dah ready untuk saya explain cara yang keempat ni. Cara yang keempat ni macam saya sebut tadi, dia adalah salah satu cara yang lebih praktikal yang kita boleh buat sekarang. Supaya kita senang untuk stay konsisten di dalam diet kita sekarang ni. Supaya apa? Supaya kita dapat mengawal berat badan kita ketika PKP. Saya nak bagi kat korang satu cara yang paling gila praktikal yang korang boleh buat. Bukan nanti tapi sekarang. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Okey, Siti Ahmad nak tahu, Cik Ta nak tahu, Kak Asma nak tahu, Hanis Yahya daripada Sorban. Sorban ada dekat sini. Geng-geng Seremban bolehlah tengok Puan Hanis Yahya kalau nak berkomunikasi. Okay, now yang keempat adalah kita kena simpan makanan-makanan yang sihat, snack-snack yang sihat di dalam kat tempat yang mudah untuk diambil. Contohnya macam snack-snack yang sihat macam buah ke, wrap ke. Tahu tak wrap? Bukannya wrap lagu, wrap macam kita balut something tu macam roti, kepingan roti macam roti canai tu kan. Bukan roti canai. Dia wrap, kita letak, kita gulung dia, letak dalam tu ada ayam lah, sayur lah, salad lah, tak macam-macam. Kita boleh makan benda tu. Right? Kemudian apa lagi? Kemudian kita juga boleh letak macam salad ke whatever kan. Macam lagi kita juga boleh letak macam kacang-kacang ke dekat tempat yang kita mudah ambil. Dan kita kena asingkan makanan-makanan yang boleh mengganggu kita punya diet. Contohnya macam coklat ke, gula-gula ke, keropok ke, krepek ke dan sebagainya. Cuba kita elakkan benda tu, letak jauh-jauh. Jangan letak di tempat yang senang untuk kita akses dan senang untuk kita ambil. Sebab dia akan mengganggu proses kita menurunkan berat badan juga. Dan itu adalah benda yang saya boleh suggestkan. Simpan snack yang sihat-sihat di tempat yang senang untuk diambil. Dan simpan jauh-jauh, letak jauh-jauh makanan yang tak sihat. Supaya kita lebih mudah
kita lebih mudah untuk menurunkan berat badan. Ini adalah cara yang paling gila praktikal juga tentang macam mana cara kita boleh konsisten di dalam kita punya diet. Saya juga mempunyai ini. Ini benda apa? Ini adalah nama dia superfood. Superfood kita boleh campurkan di dalam air. Saya dah letak superfood satu sudu dalam ni tadi. Dia tak ada rasa apa-apa pun sebenarnya. Tapi bila kita minum, kita campurkan superfood ni di dalam kita punya air dalgona ni kan. Dalam air dalgona saya ni, saya rasa gila kenyang lepas tu. Itu juga adalah salah satu snack. Reaksi nak tahu. Okay, now Kak Zahara dia buat lawak. Okay, now bila kita letakkan macam superfood, superfood ni ada apa tau? Dia ada makanan yang ada high fiber. Dia serbuk, so dia senang larut di dalam air. Dan bila kita minum, dia akan lebih senang meresap di dalam badan. So apa yang berlaku bila kita masukkan superfood ni ataupun snack-snack yang sihat ni ke dalam air kita ke, ataupun kita senang nak buat apa-apa, kemudian apa yang berlaku pada kita, kita akan rasa kenyang lebih lama. Dan insya-Allah mudahlah, sangat gila mudah pun tak gila macam tu, supaya kita dapat rasa kenyang lebih lama. Dan seterusnya kita dapat stay konsisten di dalam diet kita. Dan insya-Allah dalam 2-3 hari lepas tu kita akan nampak kesan dia dah. Itulah sebenarnya macam mana saya ajar kepada student-student saya yang dah berjaya menurunkan berat badan 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari saja. So that's why sangat gila penting untuk kita buat benda yang keempat ini. Yang keempat ni adalah satu benda yang sangat gila praktikal. Okey, ada yang bertanya, coach, mana nak dapat benda ni? Benda ni pun boleh didapati oleh kepada ejen-ejen saya, iaitu Puan Azita Tarmizi, Puan Sanisa Saini dan Puan Hanis Yahya, yang sedang menonton saya, yang sedang menonton bersama-sama dengan kita semua dalam Facebook Live ni. Right, itu cara yang keempat. Cara yang keempat. Faham tak ni cara yang keempat ni? Faham tak cara yang keempat ni macam mana cara nak buat? Senang je. Tak tahu, beli buah, pergi Giant, pergi pasar raya, beli buah, pisang katakan, ataupun apple, letak atas meja. Potong siap-siap, makan terus. Mungkin ada yang malas sebabkan gigi tak kuat, makan apple takut gigi pula rongak. So potong siap-siap. Contoh. Dah campur dengan binatang ni, confirm tak makan petang. Okay, now yang kelima. Siapa dah ready nak tahu yang kelima, boleh tak komen dah ready nak tahu. Yang kelima Yang pertama tadi saya dah explain. Saya dah explain adalah dengan cara mulakan target yang realistik. Yang kedua, kita kena setkan kita punya big why. Kita punya reason kenapa kita nak menurunkan berat badan. Supaya bila kita keep on reminding ourselves, bila kita keep on mengingati diri kita dengan kenapa kita nak turunkan berat badan, insya-Allah kita akan teruskan lagi usaha kita regardless apa yang sedang berlaku. Yang ketiga pula, jangan terlalu menghukum diri kita. Sebab kalau kita terlalu menghukum diri kita, bukan setakat kita sedikit ada masalah nak menurunkan berat badan, kita juga sedang menyimpan rasa doubts. Right, rasa doubts tu maksudnya rasa macam tak yakin dengan diri kita yang kita boleh lakukan. Okey, saya nak bagi tahu yang keempat juga. Yang keempat juga adalah macam mana cara kita boleh stay konsisten adalah dengan cara menyimpan snack-snack yang sihat di dalam rumah. Simpan jauh-jauh pula snack-snack yang tak sihat dekat dalam rumah kita, supaya makanan-makanan yang sihat seperti buah, salad, sayur ataupun wrap ataupun kacang dan sebagainya senang untuk kita ambil dekat rumah sahaja. Kalau kita nampak ada balang keropok dan keropok lah, kita akan melantak dia. Coach, agak-agak lah sedut tu. Coach, agak-agak lah sedut air tu. Alah, Puan Hani, saya sedut lagi sedapnya air ini. Sangat sedap air ini. Siapa nak minum air ini, bagi tahu pada saya. Saya tidak menjual dalgona kopi. Saya tak ada. Alright. Right. Yang keempat tadi tu adalah simpan snack-snack yang sihat. Alright, siapa yang nak tahu yang kelima? Boleh tak komen nak tahu yang kelima? Kalau segan nak komen nak tahu yang kelima, boleh tak bagi saya love? Saya nak tengok berapa ramai antara kita yang dah ready pula. Yang dah ready untuk tahu apakah cara yang kelima, tentang bagaimanakah cara kita boleh stay konsisten di dalam diet kita. Siapa yang nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love? Saya tengok berapa ramai antara kita yang dah ready
untuk kita tahu dan kita boleh follow cara kita yang kelima. Cara kita yang kelima ni bukan cara yang praktikal, tapi cara yang melibatkan emosi kita. Cara yang melibatkan emosi kita, sebab emosi kita adalah satu benda yang sangat gila fragile. Kita jangan main dengan emosi kita, terutamanya sekiranya kita nak mencapai satu benda yang sangat jauh. Sangat kita rasa susah nak capai, tapi bila kita buat sikit benda saja, satu benda ni je cukup dah untuk kita dapat selalu motivasikan diri kita untuk terus konsisten di dalam diet. Siapa yang dah ready nak tahu, boleh tak komen dah ready nak tahu. Kalau segan dengan saya, tak mengapa, boleh tak bagi saya love. Saya nak tengok berapa ramai agaknya dekat sini yang dah ready untuk saya explain yang kelima dan yang terakhir ini, supaya kita semua akan dapat memahami cara yang mudah bagaimana caranya untuk kita stay konsisten di dalam proses kita nak menurunkan berat badan. So saya nampak ada Siti Noreha Abdul Wahab nak tahu, Puan Aini Hani nak tahu, siapa lagi? Right, saya rasa siapa sikit yang nak tahu ni. Right. Suka teh hijau. Puan Siti Ahmad pun nak tahu, berapa ramai yang dah bagi saya love ni, tengok sikit. Puan Rahmat MDR, Nur Amira, Siti Ahmad. Siapa lagi nak tahu tu? Boleh tak bagi saya love sebelum saya explain. Kan emosi terganggu gak ni? Emosi terganggu pula. Bila ejen-ejen saya berborak, dia akan bercakap je lah. Tak apa. Right, yang keenam adalah Nur Amira, Kak Asma, Puan Zainab Zamri nak tahu, okay, korang pernah tak dengar perkataan celebrate small win? Pernah tak dengar perkataan celebrate small win? Apakah maksud celebrate small win tu? Nisa ada keropok pun Nisa tak layan dah. Boleh je makan, tak nak makan elok kunyah apple. Betul, nyam-nyam. Esok kurus, okay. Zainab nak tahu. Alright, saya nak bagi tahu. Celebrate small win tu adalah salah satu cara tentang macam mana caranya untuk kita stay konsisten di dalam diet kita. Macam mana tau? Contoh, saya nak bagi contoh. Tadi saya dapat satu news daripada Puan Ashikin. Puan Ashikin, dia berjaya menurunkan berat badan dia. Saya tengok sikit. Dia berjaya menurunkan berat badan dia. Dia bagi tahu tadi Alhamdulillah. Saya nak baca satu mesej yang dia letak dalam WhatsApp group Nak Kerusia Cepat. Alhamdulillah, berkat kesabaran dan tunjuk ajar coach, akak dapat turunkan berat badan 2 kilo dalam masa 4 hari. Yang sebelum ni susah sangat nak turun. So itu adalah apa yang dia cakap. So macam manakah cara dia? Macam manakah cara kita boleh celebrate small win tu? Macam dia cakap, 2 kilo dalam masa 4 hari. Kita celebrate lah dalam masa hari yang keempat tu dah dapat turun 2 kilo. Okay, Alhamdulillah, kita dapat turun 2 kilo. Apa kita kena buat? Kita kena buat satu benda yang best. Contohnya, bolehlah sebenarnya makan kopok sikit. Tapi janganlah berbanyak sangat. Kita boleh celebrate small win tu, maksudnya macam kita boleh macam happykan diri kita, enjoy sikit. Sebab kita dah capai satu benda yang ekstra. Contohlah, perjalanan daripada Johor Bahru pergi ke Perlis jauh gila kot. Betul ke betul? Jauh gila kan? Dekat ke Johor dengan Perlis? Jauh kan? So let's say kalau katakan daripada Johor tu kita straight driving ke Perlis, tak stop pergi kencing, tak stop pergi makan, tak stop pergi beli apa-apa ke, tak stop, pastinya kita akan flat gila dah sampai dekat Perlis. Saya pernah juga travel daripada Kuching pergi ke, bukan setakat Bintulu je, saya pernah travel daripada Kuching, travel pergi ke Kota Kinabalu. Straight makan masa dalam sehari suntuk. Sehari suntuk drive tu. Memang kematu buntut. Seriously. So, apa saya buat? Ni saya nak bagi satu contoh je lah. Satu contoh. Macam mana kita nak celebrate small win tu adalah dengan cara bila kita travel, bila kita dalam proses nak menurunkan berat badan, perjalanan kita jauh. Dan kita haruslah celebrate small win tu. Kalau kita dapat turunkan 2 kilo dalam masa 4 hari tu, maksudnya that's great. Satu benda yang bagus dah. Dan kita boleh bagi tahu pada diri kita, kat depan cermin, kau bagus, kau power. So celebrate small win tu could be anything. Boleh jadi nak makan kek ke, tapi nak makan kek tu tunggulah dulu sebulan sekali kan. Yang 2 minggu sekali, yang 4 hari sekali ni kita boleh juga macam mungkin kita tak perlu nak stres sangat ke pasal diet ni. Sebenarnya diet pun tak stres pun ikutkan, saya pun tak tahu. So point dia kat sini adalah
kita sangat gila penting untuk kita appreciate apa yang kita dah buat, supaya apa yang kita dah buat tu akan menjadi satu batu loncatan untuk kita pergi ke next stage, next yang seterusnya. Sebagai contoh lagi, bila kita travel daripada Johor Bahru pergi ke mana? Pergi ke Melaka, kita stop kejap, pergilah dekat singgah dekat RNR Jantas tu. Dan daripada Melaka pergilah ke KL pula, stop je pergi mana-mana, pergi KLCC dulu ke apa ke, baru dah sampai ke Perlis. Tak kisahlah makan berapa hari sekalipun, yang penting sampai. Yang kedua, kita enjoy. Sama juga dalam proses diet, yang paling penting sekali adalah kita dapat capai ke berat badan kita nak, dan yang kedua adalah kita enjoy. So saya nak baca sikit Puan Sanisa Sani. Nisa pun semakin turun gak ni. Tengah period pun tak naik belakang. Kenapa aku baca binatang ni? Suami belanja beli baju kurung modern saiz 40. Kau? Sebelum ni bukan 40, saya ada 42 kot. 43, tak pasti berapa. So point dekat sini adalah kita kena celebrate diri kita. Mungkin dengan beli baju, mungkin dengan beli baju, mungkin dengan beli, sebelum ni mungkin berat badan kita let's say 80 kilo, dalam masa 4 hari dapat turun ke 76 kilo. Cuba celebrate diri kita dengan beli something. Beli handbag baru ke, kasut baru ke, apa benda baru ke, baju baru ke. So celebrate diri kita, appreciate diri kita setiap kali kita dapat small win. Sebab setiap small win itulah yang akan kita mencapai banyak lagi small win yang akan datang. Dengan small win yang akan datang kita dapat banyak, itulah kita akan dapat the biggest win of them all. Apakah dia? Mungkin sebelum ni kita pakai baju triple XL, sekarang pakai baju size M macam Kak Asmah. Itulah the biggest celebration yang kita boleh buat. Mungkin sebelum ni berat badan kita let's say 80 kilo, dapat turun sampai ke 63 kilo. Itulah sebenarnya the biggest celebration yang kita boleh buat. Mungkin sebelum ni orang kutuk kita macam-macam, tapi sekarang orang nak bukan kutuk dan orang puji kita macam-macam. Itulah sebenarnya salah satu daripada the biggest win yang kita boleh buat. Right? Bak kata Puan Sanisa Sani, sebelum join program yang kami anjurkan, dia adalah 44. Kemudian now dia 40 dah. So kepada mereka yang mungkin tak faham apa benda saya cakap ni kan. So sebab apa? Sebab saya sedang bercakap juga dengan mereka yang menonton saya di dalam Facebook page saya. Kepada mereka yang mungkin sedang menonton saya dekat mana-mana tempat di luar sana, saya strongly suggest untuk mendapat input baru, bolehlah berada di dalam Facebook page Syahikin. Sebab saya buat live ni hari-hari tanpa fail, except semalam pukul 3 tu sebab saya ada hal sikit lah. Alright, ada appointment dengan doktor dan sebagainya. But anyway, sekiranya you all berada dekat luar, like lah Facebook page Syahikin. Dan if you all nak tahu lebih lanjut tentang macam mana cara you all nak turunkan berat badan, apakah program-program yang kami ada dan sebagainya, ingat nama ni, tulis dekat kertas ke mana-mana, cari Facebook name Sanisa Saini Monumo. Boleh juga mencari ejen saya bernama Azita Tarmizi, Azieta Tarmizi. Alhamdulillah. Dan juga boleh cari Puan Hanis Yahaya, sebab mereka merupakan ejen-ejen saya yang membantu saya supaya lebih ramai lagi antara kita yang mungkin nak turunkan berat badan tapi tak tahu cara, tak tahu nak jumpa siapa. Bolehlah jumpa ataupun mencari Facebook name tadi tu. InsyaAllah paling mudah sebenarnya sekiranya kita dapat membantu lebih ramai lagi orang, supaya kita semua akan dapat tolong komen ejen-ejen dia katanya. So yang point dekat sini adalah kita sebenarnya dalam target nak membantu seramai 4,500 orang menurunkan berat badan mereka 2 ke 3 kilo. Persoalan dia, adakah anda nak menjadi sebahagian daripada 4,500 ni? Saya pun tak tahu, mungkin sebenarnya korang tak ada masalah berat badan pun. Tapi sekiranya you all berminat nak tahu serba sedikit apa benda yang saya dah buat, kenapakah mereka memanggil saya sebagai bomoh kurus, kenapakah mereka memanggil saya sebagai pakar kurus, nak tahu lebih lanjut, bolehlah like dulu Facebook page Syah AK. Bolehlah tonton video saya, video live saya ni yang sekarang ni dekat dalam Facebook page saya, dan korang akan nampak ejen-ejen saya sedang bersuara dalam tu. Puan Hanis Yahaya, Puan Sanisa Saini Monumo, Puan Azita Tarmizi, mereka akan membantu you all supaya you all boleh mendapat result seperti mereka dapat juga. Kalau tak percaya, mereka merupakan student-student saya yang berjaya mengurus dalam masa yang sangat singkat tanpa menggunakan sebarang produk langsung. So sangat gila rugi kalau kita tak mengambil peluang ni,
kalau kita masih lagi nak mengharapkan kepada produk-produk kurus yang tak membantu pun korang untuk kurus, mungkin dia akan membazirkan duit korang, membazir duit yang korang dapat daripada KWSP ke mana-mana ke kan, yang sekarang korang yang akan dapat ni, mungkin akan membazir. Why not kalau katakan korang gunakan benda ni semua kepada ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu pengetahuan itulah sebenarnya akan membantu you all menurunkan berat badan dengan cara yang sangat gila simple. That's why, itulah sebabnya kenapa saya digelar sebagai #Bomoh Kurus. Tak ada kena-mengena langsung dengan jin, hantu raya, saka dan sebagainya. Sebab apa? Cara saya lah cara yang bersifat lebih saintifik, yang telah membantu mereka semua yang nak turunkan berat badan 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari saja. Alright, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi insyaAllah malam ni jam 9 malam. Kepada mereka yang berada di dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat, saya open kepada anyone yang mungkin nak saya buka topik apa malam ni. Saya akan prepare dan saya akan buat live malam ni jam 9 malam mengikut topik yang diberikan oleh you all. So jangan segan-segan kepada mereka yang berada dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat, supaya kita akan dapat manfaat yang betul lah, yang best. Alright, itu sahaja daripada saya. Saya doakan ada sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.